Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kita kembali lagi dalam channel saya dan hari ini kita nak cakap pasal push start button system yang ada dekat kenderaan sekarang ni lah, yang ada dekat kenderaan mampu milik macam dekat Proton, Pro 2, Honda, Toyota semua. Pasal push start button lah, senang cerita kan. Sekarang ni dia jadi kontroversi push start button sistem yang ada dekat kereta sekarang ni lah. Dulu masa dekat kereta-kereta mewah yang ada sistem push start button ni dia tak ada masalah pun, tapi bila dia dah implement dekat kereta-kereta yang mampu milik macam dekat Pro 2, Proton, dekat Toyota, Honda, Nissan semua, dia jadi isu bila orang bercakap pasal tekan sekali ataupun tekan 3 kali. Mana satu yang betul? Okey, untuk lebih mudah faham, dua-dua betul, tak ada masalah. Okey, seperti yang kita tahu, yang tekan 3 kali tu rasanya majoriti rakyat sokong yang tekan 3 kali dekat kereta tak ada masalah. Macam sebab tekan 3 kali dekat tekan 3 kali dekat push start button tu sama juga macam kalau kita pakai kunci kan, yang mana bila kita cocok tu akan pusing pulas kepada on, lepas tu pulas kepada aksesori. Lepas aksesori apa? Selalu pakai kereta guna kunci pun dah lupa. Lepas aksesori on, lepas on tu baru kita start kan. Bila start tu, starter motor tu dia akan crank engine tu supaya engine tu boleh start. Lepas tu dia akan balik kepada kedudukan on tu. So itu adalah conventional system yang kita dah tahulah, tak ada masalah. Yang push start button ni orang dia jadi macam isu bila orang cakap 3 kali ke sekali kan. Okey, yang 3 kali tu tak ada masalah kan. Tekan sama je, tekan sekali dia akan onkan aksesori. Aksesori tu maksudnya dia hanya onkan radio saja. Bila tekan yang kali kedua tu dia onkan sistem elektronik keseluruhan kereta macam wiper ke, signal, turunkan cermin, nak check sistem dekat kereta tu. Dan last sekali bila kita tekan brake, tekan push start button tu dia akan hidupkan enjin lah. Sekarang ni dia jadi isu bila orang tekan sekali, benda tu akan menjahanakan kereta lah. Makan bateri lah, fuel pump rosak lah, apa semua yang lain lah, banyak lah lagi, pening nak cakap. Tapi kat sini saya nak kongsi dengan korang, push start button ni adalah satu inovasi yang mana dia menggantikan sistem konvensional, iaitu yang dulu kita pakai kunci. Lepas tu bila kita tukar kepada innovation push start button ni, dia lebih memudahkan lah, yang mana dia banyak melibatkan komponen elektrik je lah. Actually dia tekan sekali memang tak ada masalah. Even dalam buku manual pun kalau korang baca lah, tekan sekali memang tak ada masalah. Korang masuk kereta, pijak brake, terus tekan je push start button tu, enjin terus hidup, tak ada masalah. Sebab engineer ni, diorang buat kereta, diorang dah fikir tahu untuk memudahkan rakyat kan, yang dulu kena masukkan kunci, kena pulaskan kunci, yang dia kunci tu tak boleh nak tarik. Yelah, sebab kunci tu untuk menandakan yang korang punya kereta tu boleh bergerak, tak steering tak lock apa semua lah kan. Bila engineer buat inovasi push start button, dia lebih memudahkan. Maknanya korang tak perlu nak masukkan kunci, korang just bawa key fob kunci tu lah, key fob kereta, masuk dalam poket korang masuk je kereta. Tak adalah masuk kereta, korang kena buka lah pintu dulu. Sekarang yang lock system kereta pun ada yang kita kena push dulu, ataupun ada yang jenis kita kena seluk belakang pintu, dia akan ada sensor yang tangan kita ada kat situ, dia akan unlockkan semua pun ada. Nampak dia dah makin lama dah makin canggih tau. Makin lama kita just datang dekat kereta tu dengan intention kita nak bawa kereta tu, kita nak buka, just masuk simple, kita tarik pemegang handle tu, pijak brake, terus start. Nampak lagi mudah kan. Kenapa benda mudah ni je orang nak mempersoalkan kan. Actually tak ada masalah pun kalau korang tekan sekali pun. Even kalau sebabnya bila korang tekan sekali tu, dia akan ada delay dalam kurang daripada 1 saat ataupun 1 saat lah sebelum enjin tu start. Tapi bila korang tekan pijak betul korang start tu, korang takkan perasan pun delay tu, sebab benda elektrik ni dia instant tau. Dia instant. Dia bukan macam ada, kita boleh nampak dia punya progressive line kan. Kalau kita tengok macam kereta drag race kan, kita nak bandingkan dia punya kelajuan daripada 0 hingga ke 100 km per jam, kita akan selalu bandingkan berapa cepat dia boleh sampai kan. Macam biasa je kereta-kereta yang pakai internal combustion ni, selalunya dia akan lebih lambat lah daripada kalau elektrik. Macam kalau elektrik bila kita pijak dia terus instant torque, itu
tu kalau kita cakap pasal torque ni dengan horsepower ni, dia dah jadi topik lain lah. Sekarang ni kita nak fokuskan pada push start button system saja. So conclusionnya dekat sini, tekan sekali memang tak ada masalah, korang jangan risau. Memang engineer dah buat untuk memudahkan kita rakyat ni menggunakan kereta. Lepas ni mungkin akan ada inovasi teknologi yang mana korang tak perlu tekan, korang just sentuh saja. Tapi korang kena ingat lah, benda-benda inovasi ni memulakan R&D yang lama dan perlukan kos yang tinggi untuk menjadikan dia, merealisasikan dia, dan untuk orang cakap untuk jadikan dia dalam penggunaan yang meluas lah, menyeluruh. Sebab ni pun ada main kaitan juga dengan kos pembuatan dia, manufacturing cost dia, R&D cost dia, macam mana nak jadikan benda tu murah. Sebab kalau kita buat kereta, kalau lah kita buat kereta kan, tapi kalau dalam orang-orang yang dalam industri pun tahu, bila kita nak create something, kita dengan aim menggunakan kos rendah tapi dapat profit yang tinggi. Okey dah, itu sajalah untuk video kali ini. Saya nak kongsikan pasal tekan sekali atau tekan 3 kali. Tak ada masalah, sekali boleh, 3 kali boleh, terserah pada korang. Kalau macam saya tekan sekali je sebab saya nak cepat. Saya malas nak tekan 3 kali. Sebab kalau tekan 3 kali, contoh kalau macam korang nak lepak, lepas dah jalan-jalan nak lepak dekat taman ke petang-petang kan, nak tengok orang jogging ke, tu korang boleh lah tekan 3 kali kan. Bila korang dah sampai tu, korang matikan dulu, lepas tu korang start balik, tekan sekali untuk hidupkan radio, tekan 2 kali nak turunkan tingkap. Tak pun sebelum korang sampai, korang dah turunkan tingkap siap-siap pun boleh juga. Tak pun ada juga cara korang tolak gear korang kepada, contoh kalau untuk automatic punya transmission lah kan, korang just tolak kepada N je, and then korang matikan, dia akan berada dalam mode on, tak silap saya, berada dalam mode berada dalam mode accessory. Ok, kalau korang pula, korang kat sini guna kaedah yang mana? Tekan sekali ke tekan 3 kali? Kalau yang jenis pakai kereta push start button lah. Kalau pakai kunci, janganlah cakap nak pusing terus sekali. Tak boleh, korang tak boleh skip step tu. Memang kena hadap 3 step tu. Jangan, kalau korang pakai kunci boleh tekan sekali, call saya nak pasang kat Myvi. Ok dah. Ok, itu saja untuk video kali ini. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, tolong saya dengan tekan butang like dan subscribe channel jika bermanfaat kepada korang. Kalau korang ada apa-apa komen dan pendapat, cadangan, jangan lupa untuk tinggalkan dekat ruangan komen di bawah. Semoga kita berjumpa lagi. Adios dan Assalamualaikum.